Terima kasih ya Datuk Timbalan Speaker kerana memberikan peluang kepada saya. Ya, dapat duduk dulu. Kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyertai dalam perbahasan usul menjunjung kasih Tita Diraja ke Bawah Tuli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15 pada hari semalam. Sidang Parlimen yang akan berlangsung selama 7 minggu ini merupakan sidang Parlimen kedua selepas PRU ke-15 yang mana kita akan dengar dengan komprehensif perbahasan, pandangan dan juga cadangan daripada ahli-ahli Dewan semua. Biar pun yang lama atau yang baru terhadap Kerajaan Perpaduan yang baru ditubuhkan pada 24 November 2022. Maka sidang ini juga merupakan medan yang penting bagi kita semua sama-sama membantu Kerajaan Perpaduan untuk membawa negara kita ke suatu halat tuju dan landasan yang betul dalam menghadapi kemelesetan ekonomi sedunia dalam masa pasca COVID-19 ini. Pada pagi ini, Parlimen Malaysia telah pun mencipta satu sejarah dengan buat kali pertamanya memperkenalkan waktu pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri. Sudah genap 66 tahun kita tunggu. Akhirnya kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang mampu dan berani untuk bertepanan dan mengambil soalan-soalan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat. Setiap minggu sekurang-kurangnya satu hari yang mana ahli-ahli Dewan Rakyat boleh dari kedua-dua belah dapat membangkitkan soalan terus kepada Perdana Menteri dan ini merupakan satu pembaharuan yang kita nanti-nantikan dan juga adalah selaras dengan berjalanan badan perundangan di jurisdiction Commonwealth yang lain. Tahniah dan syabas kepada Kerajaan Perpaduan. Pentadbiran negara pada hari ini berada di lantasan yang betul. Kerajaan Perpaduan telah ditubuhkan pada 24 November 2022 dengan Yang Amat Berhormat dan pun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10. Saya telah perhatikan beberapa pengumuman-pengumuman yang telah dibuat oleh Perdana Menteri ke-10 dalam memimpin negara. Nombor 1, beliau ketika berucap pada perhimpunan bulanan pertama di Tataran Perdana Putra telah mengumumkan supaya tata kelola pentadbiran kerajaan baharu tidak boleh berlaku kelulusan perolehan tanpa denda lagi. Beliau juga kata Kerajaan Perpaduan, pimpinannya tidak akan mengizinkan sebarang kebocoran, ketirisan atau rasuah terus berleluasa. Ya, Pendang, sila. Okey, terima kasih. Ya. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya ucap terima kasih kerana Taiping ni dulu dia Ipoh Timur dan dia merupakan pengurusi PAC pada ketika itu. Saya nak dapat penjelasan daripada Taiping sekarang ini, apa dapatan PAC berkenaan dengan LCS dan juga vaksin yang dibelanjakan tu hasil daripada siasatan PAC ini. Saya nak dapat penjelasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Yang Berhormat Pendang yang begitu peka dan begitu memberikan perhatian kepada laporan-laporan PAC yang telah pun dibentangkan. Bukan saja isu LCS ataupun isu vaksin dibentangkan sebelum itu, saya harap Yang Berhormat Pendang boleh baca-baca ke semua laporan-laporan yang telah pun dibentangkan dan bagi pihak PAC. Saya berharap bahawa rakan-rakan di kedua-dua belah mengambil berat berkenaan dengan setiap satu rumusan dan juga show yang telah pun dibentangkan di dalam laporan PAC dan saya nak menegaskan bahawa laporan tersebut merupakan laporan hasil daripada persetujuan daripada kesemua ahli-ahli PAC termasuk yang duduk di sebelah sini dan sebelah sana. Dan kesemua show-show tersebut bukan hanya laporan-laporan PAC yang lama tetapi untuk laporan-laporan PAC yang berikutnya haruslah diambil berat dan diambil perhatian yang seseriusnya oleh ahli-ahli semua. Nombor 2, saya nak sambung. Perdana Menteri juga memberikan amaran. Kedudukan fiskal negara tidak akan selesa dengan keseluruhan hutang dan liability berjumlah 1.5 trilion serta bajet defisit ditetapkan sekitar 5.8% daripada KDNK untuk tahun lalu. Walaupun berhadapan dengan keadaan sedemikian, Perdana Menteri telah menolak mengembalikan semula cukai GST buat masa ini atau menaikkan cukai yang boleh memberikan kesan kepada golongan miskin supaya tidak membebankan rakyat. Sebaliknya, kerajaan sedang merancang mengurangkan hutang negara dan mengecilkan jurang perbelanjaan tanpa menjejaskan program pembangunan negara.
Pendirian Perdana Menteri ini atas memberikan harapan dan hala tuju yang baik dan betul kepada negara dalam usaha mara ke hadapan. Dan saya percaya ini juga telah mendapat pengiktirafan daripada rakyat. Biarlah kita meneliti penilaian dan persepsi rakyat terhadap pimpinan PM ke-10 pada hari ini. Menurut kaji selidik terbaru Firma Tinjauan Pendapat Awam Merdeka Center, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim terus menjadi pilihan rakyat dengan kadar penerimaan 68%. Kaji selidik tersebut dijalankan bermula pada 26 Disember sehingga 15 Januari 2023 yang melibatkan 1,209 orang responden merentasi kaum dan agama. Menurut kajian yang sama, hanya 20% daripada responden menyatakan tidak puas hati dengan prestasi PM ke-10. Pada masa yang sama, sebanyak 77% kerajaan perpaduan 77% menyatakan bahawa yakin kerajaan perpaduan dapat mewujudkan kestabilan dan keterangkuman dalam politik negara. Kesemua ini walaupun hanya suatu permulaan, tetapi ia menandakan satu permulaan yang baik, suatu permulaan yang mampu untuk mengembalikan saman kegembiraan negara yang kita nanti-nantikan. Pentadbiran yang bersih dan telus. Perdana Menteri telah pun menegaskan kerajaan perpaduan pimpinannya tidak akan mengizinkan sebarang kebocoran, ketirisan dan rasuah terus berlerosa. Dalam indeks persepsi rasuah CPI Malaysia yang diumumkan oleh Transparency International TI baru-baru ini, Malaysia menduduki tempat ke-61 dengan skor hanya 47, iaitu merosot satu mata berbanding dengan skor 48 pada tahun 2021. Skor 47 ini merupakan skor yang paling rendah dalam masa satu dekad yang lepas. Kedudukan negara dalam indeks persepsi rasuah CPI ini dan skor yang rendah yang kian merosot harus menjadi satu indikator supaya kerajaan dapat respon dan bertindak dengan segera. Pengumuman Perdana Menteri supaya tidak ada lagi kelulusan projek kerajaan tanpa tender adalah tepat pada masanya untuk mengubah keadaan ini. Pada tahun 2019, Malaysia pernah mencatat skor yang paling tinggi dalam satu dekad yang lepas dengan skor 53. Pada kedudukan yang terbaik iaitu kedudukan 51. Namun keadaan ini telah pun merosot sejak tahun 2020 sehingga kini. Keazaman politik dalam menangani rasuah oleh kerajaan terdahulu pada tahun 2019 adalah penting dalam membawa Malaysia ke kedudukan seperti yang dinyatakan oleh saya tadi. Kerajaan boleh merujuk kepada cadangan-cadangan yang akan dibangkitkan dalam perbahasan ini dalam usaha untuk membersihkan negara. Pelan Anti Rasuah Nasional, National Anti-Corruption Plan tengah izin NACP 2019 sehingga 2023 yang dilancarkan untuk menyatukan semua inisiatif dan usaha berkaitan integriti, tapi urus dan anti rasuah juga memainkan peranan-peranan yang penting dalam memberikan suatu nafas baharu dalam usaha membanteras rasuah. NACP merangkumi 17 objektif. Typing celahan Tasik Logo. Ya, sila. Ya, Tuan ada betul. Saya menyokong penuh apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi mengenai pentingnya kita memastikan tidak berlaku rasuah dalam negara. Oleh kerana kerajaan hari ini nampaknya begitu bersungguh-sungguh menyiasat pelbagai kes yang telah berlaku, hari ini dilaporkan seorang bekas Menteri Kewangan yang berumur 84 tahun dipanggil untuk disiasat. Apa kata kalau sekiranya, apa pandangan Yang Berhormat kalau sekiranya kita mencadangkan supaya kerajaan juga menyiasat kes-kes yang membabitkan pemberian saham oleh sekarang Yang Berhormat Tambun, Yang Amat Berhormat Tambun kepada Yang Amat Berhormat Bagan Datuk seperti mana yang dilaporkan oleh media sebelum ini. Begitu juga pernah dilaporkan oleh media bagaimana Yang Amat Berhormat Tambun pernah memberi saham kepada bapa dan adik beliau semasa menjadi Menteri Kewangan pada tahun 1998. Kalau betul nak siasat dan nak korek segala cerita termasuklah Menteri Kewangan sebelum ini yang telah berumur 84 tahun, kenapa tidak boleh disiasat seorang Perdana Menteri yang umurnya baru 75 tahun? Terima kasih. Terima kasih yang saya ucapkan kepada Yang Berhormat Tasik Glugo ya. Berkenaan dengan isu-isu ataupun kes-kes ataupun dakwaan-dakwaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tasik Glugo lagi. Ada dua caranya. Nombor satu, sekiranya ada apa-apa maklumat ataupun keterangan yang boleh, ya keterangan yang sahih
bolehlah lapor kepada MACC ataupun SPRM untuk mereka melaksanakan tugas mereka. Dan sekiranya rakan-rakan di sebelah sana tidak mempunyai keyakinan terhadap SPRM, saya ada satu cadangan yang lain. Tidak lama lagi jawatankuasa kira-kira wang negara akan ditubuhkan oleh parlimen ini. Tak akan dipengerusikan oleh seorang wakil daripada pembangkang. Siasatlah buka kes apa-apa sekiranya mendapat persetujuan daripada jawatankuasa dan pentangkan laporan kepada Dewan Yang Mulia ini untuk kita sama-sama bahas, untuk kita sama-sama meneliti kes-kes yang terbabit. Tapping. Tak apa. Saya masa dah ada dah. Tapping. Kejap. Tak apa. Sikit. Saya belum habis lagi. 19 minit. Nanti. Lepas ni. Ulu langat. Lepas ni. Duduk. Ulu langat. Thank you. Tak apa. Lulu langat. Tak apa. Duduk dulu. Kejap. Okey? Saya nak habiskan ni. NSCP yang merangkumi 17 objektif strategik dan 115 inisiatif telah masuk ke tahun yang kelima dan terakhir. Dan saya memohon supaya kerajaan memandang serius setiap satu inisiatif yang terkandung. Dan saya menderu supaya kerajaan dapat membentangkan kepada Dewan Yang Mulia ini berkenaan dengan pencapaian dan tindakan-tindakan NSCP yang terkini dalam sidang parlimen ini. Pemekasaan peranan parlimen dalam isu mempanteras rasuah. Dengan izin Datuk Timbalan Yang Dipertua. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Sikap kebertanggungjawaban eksekutif dalam berbelanjaan wang rakyat harus dipupuk untuk memastikan setiap satu sen yang dibelanjakan itu adalah tepat pada kegunaannya dan tidak akan melibatkan apa-apa salah guna kuasa. Saya telah diberikan peluang dan mandat untuk duduk dan berkhidmat dalam PAC dalam 4 tahun yang lepas dalam Dewan ini. Atas kapasiti saya sebagai ahli parlimen Ipoh Timur. Banyak yang telah saya dan ahli-ahli jawatan kuasa saya nampak siasat dan tegur. Kami nampak bagaimana selalunya satu nota ataupun ulasan daripada Perdana Menteri atau Menteri mampu mengubah segalanya dan mampu untuk mengubah dari prosedur tender kepada prosedur runtingan terus. Parlimen mampu memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membawa suatu pentadbiran bersih, telus dan tanpa rasuah. Hasil melalui PAC dan juga Parliamentary Select Committee dengan izin PAC yang ditubuhkan untuk memantau kementerian-kementerian masing-masing. Peranan jawatan kuasa ini haruslah diperkasakan. Di sini saya nak bangkitkan 4 cadangan daripada saya. Nombor 1, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2019 dibinda untuk membolehkan SPRM memberikan maklumat kes-kes terbabit kepada PAC apabila perlu untuk membantu PAC dalam segala siasatan. SPRM merupakan ahli ex officio bagi PAC. Peranan SPRM adalah untuk membantu PAC dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Namun, ada kalanya SPRM menggunakan peruntukan dalam Akta SPRM yang merangkumi batasan untuk memberikan maklumat berkenaan dengan kes-kes di bawah siasatan dan tidak menjawab soalan-soalan sukar daripada ahli-ahli PAC. Pada masa yang sama, juga berlaku surat menyurat antara kementerian yang dikatakan oleh SPRM diklasifikasikan sebagai sulit dan tidak dapat diberikan. Kesemua ini haruslah berubah. Nombor 2, Parlimen Penggal yang lepas telah menubuhkan tidak kurang daripada 10 PSC yang bertanggungjawab untuk memantau polisi-polisi dan juga keputusan-keputusan kementerian yang terbabit. Namun, isu yang selalu timbul adalah saksi-saksi yang dikehendaki oleh PSC, Parliamentary Select Committee, enggan hadir ke prosiding PSC dan menyebabkan prosiding tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Berbeza dengan punca kuasa yang ada dengan jawatan kuasa kira-kira wang negara, PSC yang ditubuhkan tidak mempunyai kuasa mutlak untuk memaksa atau mewajibkan kehadiran seseorang saksi. Perkara ini harus diselesaikan oleh kerajaan dan parlimen sebagai satu usaha pembaharuan institusi parlimen. Saya cadangkan bahawa sebagai langkah interim sementara menunggu pindaan peraturan mesyuarat ataupun undang-undang yang berkaitan. Nombor 1, Ketua Setiausaha Negara KSN boleh mengeluarkan suatu perkeliling untuk mewajibkan kehadiran pegawai pengawal iaitu KSU ke prosiding PSC apabila dipanggil. Dan ini berbanding dengan arahan perbendaraan 304B yang mewajibkan kesemua pegawai pengawal hadir ke prosiding jawatan kuasa kira-kira wang negara. Nombor 2,
term of reference TOR penubuhan PSC haruslah ditambah baik supaya PSC boleh mengendalikan apa-apa perkara sahaja berkaitan dengan isu yang terbabit tanpa merujuk semula kepada menteri yang berkaitan. Nombor 3, prosiding jawatankuasa kira-kira wang negara dan juga PSC haruslah diadakan secara terbuka. Isu ini telah dibangkitkan berkali-kali tetapi tidak benar diberikan perhatian serius oleh kerajaan terdahulu dan juga parlimen. Apabila sidang parlimen boleh dipaparkan secara live di atas kaca TV, tidak ada apa-apa alasan untuk mempatas prosiding PAC dan juga PSC daripada diadakan secara live juga. Isu ini melibatkan hak mengetahui ataupun hak maklumat oleh rakyat. This is all about the first hand information dengan izin dan segala keterangan yang diberikan dalam prosiding jawatankuasa dapat dinilai oleh rakyat sendiri. Saya berharap dan saya yakin bahawa di bawah kerajaan baharu dan parlimen di bawah pimpinan speaker baharu, perkara ini akan ditangani dengan segera dengan lebih baik. Nombor 4, apabila kita berbincang berkenaan dengan peranan PAC dan juga PSC, parlimen ini turut perlu memastikan laporan-laporan PAC dan PSC diberikan ruang untuk dibahas dalam sidang parlimen. Peraturan mesyuarat yang sedia ada tidak mewajibkan laporan-laporan tersebut dibahas. Dan kebanyakan masanya, laporan-laporan yang dibentangkan hanya sekadar suatu dokumen, dianggap sebagai suatu dokumen yang diletak di atas meja ahli-ahli yang berhormat sahaja dan tidak diberikan perhatian lanjut. Memang di bawah peruntukan peraturan mesyuarat, usul berkenaan dengan perbahasan laporan-laporan berkenaan boleh dimasukkan oleh mana-mana ahli Dewan Rakyat, termasuklah pengerusi PAC ataupun PSC selaku ahli Dewan Rakyat. Namun, sama ada it will see the light at the end of the day dengan izin adalah bergantung kepada budi bicara eksekutif dan juga speaker. Di manakah autonomi PAC dan PSC? Sekiranya setiap kali permintaan untuk perbahasan adalah bergantung kepada eksekutif ataupun speaker. Kita boleh laksanakan pembaharuan. Saya percaya bahawa parlimen ini mempunyai keazaman politik dan ada political will dengan izin untuk melaksanakan pembaharuan. Saya dengan ini mencadangkan parlimen menetapkan 1 hari setiap 2 minggu persidangan bagi tujuan perbahasan laporan-laporan PAC ataupun PSC sekiranya terdapat laporan yang dibentangkan. Kini, kita sudah masuk ke penggal kedua, Parlimen ke-15. Seperti yang dinyatakan tadi, kita akan mengadakan sidang sepanjang 7 minggu. Saya berharap bahawa pelantikan pengerusi dan naib pengerusi PAC serta ahli-ahlinya dapat dimuktamadkan selewat-lewatnya pada minggu hadapan. Diikuti dengan penubuhan-penubuhan Parliamentary Select Committee untuk memantau polisi-polisi kementerian-kementerian tertentu. Sekiralah pelantikan ahli-ahli PAC dapat dimuktamadkan pada minggu hadapan, maka ia boleh terus mula bekerja dan andaikan setiap minggu PAC bermesyuarat 3 hari, maka pada akhir sidang ini PAC akan mampu untuk mengadakan mesyuarat untuk sekurang-kurangnya 15 hari, suatu masa yang cukup untuk meneliti 2 hingga 3 isu dan menyiapkan sekurang-kurangnya 1 laporan. Tambahan pula, laporan kedua audit negara terkini dijangka akan dibentangkan oleh kedua audit negara dalam masa 2 hari lagi iaitu pada hari Khamis ini. Sudah tentu banyak isu akan dibangkitkan yang memerlukan perhatian dengan segera. Satu kerajaan yang baik haruslah digandingi dengan satu sistem pemantauan legislatif yang efisien. Usaha pembaharuan institusi tidak akan lengkap tanpa suatu PAC atau PSC yang diberikan kuasa dan perhatian penuh. Dengan izin, let us waste no time, not even a second. We have to do something great and something good in the next 5 weeks, in the next 7 weeks. Cabaran kerajaan dengan hutang negara yang tinggi. Seperti yang didedahkan. Boleh. Ya, sila. Yang berhormat Intra Mahkota. Terima kasih typing dan saya ambil kesempatan kerana Tuan Speaker pun ada. Di awal ucapan typing mengucap tahniah kerana hari ini ketika MQT Perdana Menteri menjawab ketiga-tiga soalan, adakah typing bersetuju bahawa pada tahun 2018 idea asalnya bukan MQT, idea asalnya memang PM's question time. Tapi tak tahu mengapa dia jadi MQT pada 2 hari. Adakah
Taiping bersetuju kalau bukan sekadar PM menjawab masa MQT, tapi kita revisit dengan izin the original idea untuk PM question time, dan boleh kita saksikan spontaneous debate dalam masa setengah jam di antara ahli parlimen dengan dengan ketua dengan Perdana Menteri, antara Perdana Menteri dengan ketua pembangkang seperti yang berlaku di UK. Dan yang kedua ialah adakah Taiping bersetuju kalau 1-2 select committee, kita ada 5 yang tetap. Tapi mungkin dalam select committee itu ada 1-2 yang boleh dinaik taraf sedikit sebab dianya maha penting. Kita fikirkanlah apa dia, mungkin education, mungkin security, mungkin foreign affairs. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Apa yang saya nampak pada pagi ini merupakan satu permulaan yang amat bagus. So apa yang kita harapkan pada masa yang akan datang ini, PMQT ini dapat diperkasakan lagi, dapat diperluaskan lagi. Namun apa yang penting adalah pada pagi ini, hari pertama apabila kita adakan persoalan ataupun jawapan kepada persoalan lisan kepada ahli-ahli berhormat semua. Perdana Menteri kita telah mengambil satu pendirian untuk menjawab ketiga-tiga soalan, dan ini tidak pernah berlaku khasnya selepas pertukaran kerajaan pada tahun 2020 yang mana rakan saya di sebelah sana ramai yang duduk dalam kabinet pada ketika itu. Dengan izin, Datuk Speaker, cabaran kerajaan dengan hutang negara yang tinggi, seperti yang didedarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada pagi tadi. Hutang negara sekarang telah pun mencecah 1.5 trilion ringgit. Bayaran hutang khidmat hutang berbanding dengan hasil adalah sebanyak 14% pada tahun lepas dan dijangka akan meningkat kepada 16% pada tahun ini. Keadaan pinjam untuk bayar hutang merupakan sesuatu yang amat merunsingkan. Keadaan sebegini telah pun berkali-kali disebut dan ditekan dalam laporan Ketua Audit Negara dan dalam laporannya terhadap Penyata Kewangan Negara. Pada tahun 2021, saya bagi contoh, kerajaan telah membuat pinjaman kasar berjumlah 217 bilion ringgit, meningkat sebanyak 11.6% daripada 194.55 bilion pada tahun 2020. Daripada angka tersebut, sebanyak 113 bilion atau 52.4% telah digunakan untuk bayaran prinsipal pinjaman matang. Dan pinjaman kasar yang dipindahkan ke kumpulan wang pembangunan hanya sebanyak 62.317 bilion sahaja, iaitu persamaan 28.7% daripada jumlah pinjaman. Keadaan ini amat membimbangkan. Hutang negara akan bertambah seperti snowball dengan izin sekiranya keadaan pinjam untuk membayar hutang tidak berubah. Saya memohon supaya kerajaan mengumumkan langkah-langkah penyelesaian dalam menghadapi masalah ini dalam bajet 2023 yang bakal dibentangkan. Pada petang ini, saya juga mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan isu yang mana suatu isu di kawasan yang merupakan suatu isu amat terdesak yang melibatkan Yang Berhormat. Ya, sila. Yang Berhormat Putrajaya. Ya, berkaitan dengan hutang tadi, Yang Berhormat ya. Yang Berhormat sebut bahawa kita tahu lebih 50% hutang tahun 2020 dan 2021 itu hutang baharu digunakan untuk membayar hutang prinsipal yang asal. Maknanya legacy hutang dahulu ini dah sampai tempoh dia, dah matang kena bayar. Dan antaranya yang banyak pun adalah hutang-hutang yang berkaitan dengan skandal-skandal besar. Saya sebut tadi 1MDB, tabung haji. Kadang-kadang kita nak peruntukkan dapatkan hutang baru untuk tanggung betulkan balik institusi seperti Felda. Jika kita lihat perkara ini sewaktu Yang Berhormat duduk sebelah sini dulu banyak bercakap. Tetapi sekarang ini perkara-perkara berkaitan dengan skandal-skandal keuangan ini termasuk 1MDB, tabung haji, SRC International apa semua dah macam senyap. Seolah-olah memberi gambaran bahawa tak apalah itu dah berlaku. Tapi kesannya kepada rakyat sebenarnya adalah cukup besar. Kerana ini akan menimbulkan seperti mana Yang Berhormat cakap tadi, nanti nak kena ambil hutang nak terus, dia berterusan. Kerana jumlahnya adalah terlalu besar. Jadi apa pandangan Yang Berhormat tentang hal tersebut? Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Bagi saya, apabila saya duduk di sana, di sini, pendirian saya sama saja. Seperti dalam perbahasan saya tadi, perbahasan yang pakau diadakan oleh rakan saya di sini, rakan-rakan boleh dengarlah, pendirian kita tidak berubah. Dan kita berharap bahawa jangan lupa apabila kita kata berkenaan dengan hutang-hutang yang dulu tu, ramai juga rakan-rakan di sebelah sana yang duduk dalam kabinet. Janganlah cuba untuk melarikan diri daripada tanggungjawab yang seharusnya tipikal dan push ataupun tolak kepada kerajaan yang sedia ada. Tak apa Arau, saya nak habiskan. Saya ada mandate daripada Apa pandangan pengundi Yang saya Berhormat untuk pasal bangkitkan YMDB? isu. Saya tak bagi laluan kepada Arau. Sila Datuk Speaker, saya tak bagi Tak, laluan. saya This is tahu. my floor. Apa pandangan Please. tentang YMDB? Dia tak bagi laluan. Okey, terima kasih Datuk Speaker. Saya nak sambung Gelutong di setuju sini. YMDB, okey? Ikut peraturan sajalah. Arau ini senior kan. Dalam PIU 15 baru-baru ini, saya telah diamanahkan oleh parti untuk bertanding dan berkhidmat di satu kawasan baru, sebuah bandar warisan sejarah Parlimen Taiping yang mempunyai bukit yang cantik, tasik yang indah dan tempat yang menarik. Bukit Larut merupakan kebanggaan warga Taiping dan Perak sepanjang masa ini. Kawasan Bukit Larut merupakan kawasan tanah tinggi yang paling pasah di Malaysia. Hampir setiap hari dan petang hujan bukit turun di kawasan tersebut. Bukit Larut mempunyai sejarah lebih daripada 139 tahun. Namun sejak tahun 2019, insiden runtuhan tanah yang serius telah berlaku dan menyebabkan Bukit Larut terpaksa ditutup sehingga kini. Usaha-usaha pemulihan telah dilaksanakan oleh JKR, namun baru-baru ini, iaitu pada bulan lepas, berlaku lagi insiden runtuhan tanah di spot-spot yang berlainan. Saya memohon JKR dapat menjadikan projek pemulihan insiden runtuhan tanah Bukit Larut ini sebagai projek prioriti dan mempercepatkan kerja-kerja pemulihan. Saya juga mencadangkan supaya Kementerian Pelancongan dapat memberikan peruntukan untuk menaik tarafkan Bukit Larut biarpun di atas bukit ataupun di kaki bukit sebagai usaha untuk mengembalikan Bukit Larut sebagai satu tarikan pelancong utama. Datuk Speaker, sebelum saya mengakhiri perbahasan saya pada petang ini, ingin saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada pengundi-pengundi kawasan Taiping yang telah pun memberikan kepercayaan kepada saya untuk mewakili pengundi-pengundi Taiping dalam masa 5 tahun yang akan datang. Dan pada masa yang sama, tidak lupa juga saya merakamkan penghargaan kepada pengundi-pengundi Ipoh Timur yang telah pun memberikan sokongan kepada saya sekian lama, 2 benggal sebagai adun dan 1 benggal selaku ahli parlimen. Akhirnya, saya ingin memetik titah diraja Tuanku yang menyatakan semenjak negara mencapai kemerdekaan 66 tahun yang lalu, kita telah menerima kemajmukan dan kebelbagaian yang wujud sebagai kekuatan utama Malaysia. Kita sepatutnya telah matang menjadikan perbezaan yang unik ini sebagai rencana utama dalam pembentukan sebuah bangsa Malaysia yang saling sayang menyayangi, menghormati antara satu sama lain. Datuk Speaker, kebelbagaian kaum dan agama merupakan sesuatu yang unik bagi negara kita dan tidak dapat ditandingi oleh mana-mana negara yang lain. Kemajmukan dan kebelbagaian masyarakat adalah kekuatan kita untuk mara ke hadapan. Saya berharap bahawa kita semua daripada sebelah saya di sini ataupun di sebelah sana dapat mengikuti titah Tuanku dan bersama-sama kita untuk membangunkan negara yang tercinta ini. Dengan ini saya memohon menyokong. Sekian daripada saya, daripada Taiping. Sekian, terima kasih. Terima kasih Taiping. Saya mendengar tadi